Apabila kita bercakap berkenaan dengan aktiviti jual beli, ia merupakan satu muamalat yang dianjurkan dalam Islam sebagai memenuhi keperluan manusia seharian. Dan selain itu, aktiviti jual beli ini merupakan sebahagian daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Namun begitu, ada beberapa elemen yang ditegah dalam aktiviti ini kerana ia berpotensi untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut atau menjadikannya fasid. Dan antara contoh elemen aktiviti jual beli yang ditegah ialah seperti elemen riba dan gharar. Jadi untuk kita faham berkenaan dengan perkara ini dan juga meneliti bagaimana ianya mungkin akan menjejaskan transaksi jual beli itu. Bersama dengan saya penulis kajiannya sendiri dan yang juga merupakan Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noor. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Isra Awani untuk waktu ini. Assalamualaikum. Pertama sekali mungkin doktor boleh secara ringkas bantu saya dan juga penonton untuk faham berkenaan dengan riba dan gharar ini, mungkin dari segi perbezaan serta dari sudut pandangan syariat Islam ini, doktor. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih Saudara Haris Ashraf di atas soalan itu dan juga jemputan. Okey, pertama sekali ialah beza di antara riba dan gharar. Baik, kita bagi dahulu riba yang agak complicated sedikitlah untuk diterangkan. Baik, riba ini secara umumnya kalau dalam mazhab kita Syafi'i, dia berlaku kepada dua perkara. Pertama sekali, jikalau ia melibatkan harga, sama ada emas, perak dan juga dengan mata wang kita. Keduanya ialah makanan. Hmm. Okay, makanan tu sama ada makanan berbentuk ruji seperti tepung dan beras dan lain-lain lah. Dan juga daging dan lain-lain. Cuma yang kedua tu saya tak bincangkan sebab itu jarang berlaku. Yang biasanya berlaku dalam transaksi kita riba itu ialah pada mata wang kita dan juga pada yang emas. Itu dipanggil perkara yang boleh berlakunya riba. Adapun pada pakaian, pada barang seperti device handphone kita yang tak berlaku riba. Riba ni yang berlakunya hanya pada dua perkara iaitu harga, emas, Hmm. perak ataupun mata wang dan juga pada makanan. Dan Hmm. yang banyak berlaku ialah pada harga kita, emas dan juga mata wang. Wah. Itu bab riba. Hmm. Baiklah, yang keduanya ialah tentang gharar. Dalam kita berjual beli, antara perkara yang Nabi tegah ialah berlakunya gharar. Hmm. Apakah gharar? Secara mudahnya ialah perkara yang tidak jelas. Okey. Oleh itu, satu kefarduan ataupun satu kewajipan untuk mereka yang berjual beli. Kita Hmm. membeli, kita berjual, kita wajib untuk menerangkan apakah yang kita jual. Ya. Saya menjual handphone, saya menjual laptop, saya menjual kereta dan juga dia punya spesifikasi dia, Hmm. kriteria dia, ciri-ciri dia. Dan yang membeli juga perlu tahu apakah harganya, berapa Hmm. harganya. Jadi itu semua merupakan perkara yang perlu dimaklumi oleh setiap yang membeli dan yang menjual. Dipanggil tidak ada gharar. Hmm. Tapi kalau dia beli, dia tak tahu. Saya nak beli sekilo, sekilo apa? Tak tahulah apa-apa pun tak apa. Itu akan jadi isu, iaitu isu gharar. Ya. Dia beli tanpa mengetahui apakah barang yang dibelinya. Ataupun dia beli tanpa tahu harga. Saya nak beli ni sekilo beras ni Hmm. dan harga tak tahu. Hmm. Dan kemudian dia terus beli, kemudian mungkin akan timbul isu pula. Isu, saya ingat murah. Kan akan timbul perbalahan. Oleh Ya. itu riba dan gharar ini diwajibkan ataupun dijadikan undang-undang utama dalam setiap muamalat. Pertamanya adalah untuk mengelakkan daripada perbalahan yang berpanjangan. Isu lah kan. Kita Hmm. beli menjual ni untuk memenuhi keperluan harian kita. Tapi Betul. ada pula isu kedua, bergaduh pula. Oleh itu, Hmm. bagi mengelakkan hal itu, riba gharar hendaklah dijauhkan daripada kita punya transaksi. Hmm. Ya. Baik. Doktor mungkin boleh jelaskan, difahamkan gharar ini ada mungkin beberapa jenis gharar itu dan mungkin ada yang kurang jelas berkenaan dengan perkara ataupun situasi. Mungkin doktor nak bagi contoh ke untuk lebih mudah difahami, doktor? Okey, baik, baik, boleh. Okey, gharar ini ada beberapa jenis, betul. Perkaranya sama ada barangan ataupun sifat itu sendiri. Hmm. Contohnya kita kata saya jual telefon, Hmm. saya kata saya jual telefon sahaja. Hmm. Saya jual telefon dengan harga RM1,000. Hmm. Adakah itu gharar? Ya, gharar. Apakah jenis telefon?
apakah jenisnya, apakah jenama, apakah ciri-ciri dia, telefon public phone ke, telefon rumah ke, itu semua menjadi persoalan. Ya. Oleh itu dipanggil gharar pada sifat. Gharar itu pada sifat kriteria barang yang kita jual itu, pada aset yang kita jual itu. Oleh itu setiap jual beli, hatta kalau kita jual beli pun di peringkat kita dekat kita punya pasaran pun ada dia punya ciri-ciri dia. Dalam kita punya online pun Lazada ke Shopee ke ataupun apa-apa pun semua akan sebut dia punya kriteria ciri-cirinya. Sekian dia punya memori dia, dia punya sistem dia dan sebagainya. Itu Ya. merupakan satu daripada kriteria gharar pada sifat. Kalau tidak tahu, ia akan jadi tidak sah ataupun fasid, okey, atau batal, maka ia memerlukan kepada maklumat yang detail tentang apa yang kita jual. Itu yang agak complicated lah. Yang agak simple lah kita kata kita beli ikan contohnya. Ikan Hmm. apa? Berapa kilo? Beli ayam. Kat mana? Tak perlu berapa kilo, apakah berat dia, itu merupakan benda yang kita perlu tahulah. Hmm. Ayam baru ke, ayam yang beku ke dan sebagainya. Itu dipanggil gharar pada sifat. Baik, seterusnya ada juga gharar pada harga. Hmm. Kan, itu agak agak mudah untuk difahami. Kita beli barang tanpa kita menetapkan berapakah harga dia. Ataupun yang biasa berlaku macam ni. Hmm. Saya nak beli barang ni, kalau kita bayar tunai, Hmm. harganya ialah RM10. Hmm. Kalau kita bayar ansuran, harganya ialah RM15. Kita Hmm. akan bayar setiap bulan RM5, RM5, RM5. Hmm. So ada dua harga kat situ. Ya. Okay. Harga tunai dan harga yang bayar beransur-ansur. Itu tidak ada masalah. Yang Hmm. isunya kalau kita tak confirm kita pilih mana. Okeylah saya confirm saya belilah. Hmm. Beli dengan cara apa? Dengan bayar tunai ke atau bayar ansuran. Hmm. Kalau contoh akad itu disempurnakan dengan tanpa menyebut kita pilih bayar tunai atau bayar ansuran, maka akan timbul juga gharar pada harga itu sendiri. Jadi itu isu. Itu akan jadi perlu ditetapkan baliklah apakah harganya dan diakad semula. Saya beli barang ini dengan harga tunai RM10. Okay, itu Hmm. antara dua jenis gharar yang biasa berlaku pada harga dan juga pada sifat barang tersebut. Uh, Doktor, dalam situasi pada ketika ini kita lihat terutamanya dalam konteks keuangan banyak sebenarnya. Sebelum ini kalau kita cakap soal riba selalunya saling berkait rapat dengan institusi perbankan. Itu secara institusi perbankan secara fizikal kita tahu kita jelas dan juga compliance dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia menerusi jawatankuasa syariah mereka dan sebagainya. Tetapi pada ketika ini kita lihat juga dalam konteks keuangan digital perubahan dinamiknya perubahan itu berlaku dalam konteks keuangan Islam itu mungkin doktor boleh kongsikan juga contoh-contoh dan juga isu-isu yang berkait dengan elemen riba dan gharar ini pada aplikasi keuangan secara dalam talian elektronik ini, terutama kalau kita bercakap soal forex ke, mungkin doktor boleh bantu untuk faham kerana ini antara perkara yang popular juga pada ketika ini, doktor. Okey, baik. Okey, baik. Banyaklah. Secara umumnya banyak aplikasi elektronik yang kita guna hari ini. E-wallet kita, rakan-rakan kita yang mungkin berdagang kripto sebagai contoh, ada beberapa exchange yang dibolehkan oleh SC dan yang ada yang forex, okey. Okey, sebagainya itu berbagai-bagai pendapat, berbagai-bagai aplikasi lah. Dan ternyata betul tidak semua itu kita kata selamat daripada ribat dan gharar. Hmm. Walaupun ada yang okey, yes, yang telah pun disahkan tu alhamdulillah lah, tidak ada masalah. Contoh macam kalau perbankan, ia telah pun ada penasihat syariah, telah pun mengikut akan segala regulasi bank negara, itu tak ada isu. Sekarang ini ada bank digital yang telah pun ada dapat lesen dan juga ada bank syariah digital. Hmm. Kalau dikatakan tadi tuan tanya pasal forex kan, itu yang Ya. agak masyhur lah. Okey. Forex ni isunya begitu besar. Banyak isu dia, bukan besar, banyak sangat. Boleh dikatakan hampir banyak badan-badan fatwa dunia mengatakan forex. Forex ni ada dua ya. Forex yang kita pergi bank tukar duit tu, itu betul forex juga nama dia. Tapi cuma kita membeli mata wang untuk kita gunakan. Saya nak pergi umrah, saya pergi mata wang, pergi kepada bank, saya beli rial. Hmm. Itu forex juga, tapi cuma untuk kegunaan kita. Hmm. Yang kita bincang ini ialah forex dalam talian.
Yang kita pun sebenarnya tak begitu jelas di manakah pusat tempat itu ataupun dia punya headquarters dia. Memang dalam talian itu online, tapi di manakah tempat dia beroperasi? Wallahu alam. Isu yang pertama lah. Isu kedua, bukan saja gharar, bahkan riba yang boleh besar dalam forex ini. Di mana kita akan membeli mata wang. Itu isu juga tu. Dalam kita punya perundangan kita, itu agak perkara yang agak dipersoalkan kan, mata wang ini. Di peringkat bank pun mata wang ini dibuat ataupun urus niaga mata wang dibuat untuk mengawal risiko, risk management. Ataupun dipanggil sebagai hedging. Tapi di peringkat kita, orang awam yang pergi berdagang ataupun masuk ke dalam dunia forex, kita seolah-olah, kalau dalam bahasa ekonominya, kita telah pun membeli dan menjual mata wang yang menjadi pengukur nilai kita. Yang mana, kalau kita bagi analogi yang mudah lah, saya buat versi yang bahasa orang awam ya, untuk kita mudah faham. Kalau kita ini mengukur satu itu dengan satu ukuran. Contoh kita kata saya nak mengukur ataupun mengukur kita punya berat dengan alat timbang. Jadi setiap orang akan menimbang dan mereka akan mempercayai setiap timbangan mereka. Berat dia 60 kilo, 70 kilo dan seterusnya. Namun jikalau alat timbang itu kita meniagakan, kita ni meniaga barang-barang ni. Barang saya jual 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo dan bergantung pada alat timbang kita tu. Tapi kita boleh bayangkan kalau alat timbang yang menjadi dasar kita punya perniagaan itu, kita niagakan. Mungkin akan datang, kita akan tutup kedai. Kenapa pula? Tak ada penimbang lah. Dah hilang lah. Dah kena jual. Oleh itu, itulah gambaran yang paling mudah untuk kita bayangkan bagaimana bahayanya forex yang berlaku jikalau ia berlaku dalam pasaran mata wang kita. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, dalam forex ini memanglah dia bertulis patuh syariah. Semua boleh tulis. Semua boleh claim. Tapi siapakah yang menjadi regulasi? Tidak ada. Online ni dia boleh katakan dia bebas terbang di mana-mana lah. Dia boleh claim, dia boleh apa, dia masuk negara ustaz kopiah, dia kata ni ustaz dia kata halal kan. Itu benda tu agak bahaya. Ustaz tu tak tahu pun. Gambar tu gambar FB dia. Dah kena pula fitnah. Baik. Seterusnya dalam forex ini kebiasaannya akan ada dia panggil sebagai interest. Dan ada dipanggil satu praktis dalam forex mestilah ada leverage ataupun leverage dalam bahasa Melayu. Di mana kalau kita masuk $100, kita akan ditingkatkan kita punya jumlah itu, diberi pinjaman oleh pihak penyedia perkhidmatan. Kita dipinjamkan duit untuk jadikan dia $1,000 ataupun $10,000. Boleh banyak untung dia. Jadi bila kita dipinjamkan, pasti kita akan diberikan interest. Itulah timbullah isu riba. Riba di atas mata wang. Tadi kita bincangkan, riba ni berlaku pada mata wang dan telah pun berlaku. Kita dapat pinjaman dan ada interest yang kita kena bayar. Kita jual mata wang kita, ada dia panggil sistem tu jual dan untung, dan dalam untung itu ada berlakunya riba apabila ada interest yang dimakan semalaman. Kemudiannya pula, bila kita beli mata wang, kadang-kadang tidak berlakunya dipanggil on the spot. Dan bagi kita mata wang ni boleh berlakunya riba. Riba mata wang ni pula kalau kita beli, tidak ada dia panggil on the spot payment ataupun tidak ada dia panggil sebagai bayaran lani terus, akan berlakunya riba. Maka terlalu banyak ruangan-ruangan riba yang boleh berlaku dalam forex. Melainkan dia ada satu standard yang dikawal oleh regulator yang diiktiraf, yang memiliki kepakaran, itu cerita lain. Tapi sekarang ni tak ada lagi pun. Tak ada pun mana-mana forex yang boleh mengatakan kami diiktiraf syariah oleh badan yang berautoriti. Itu isu yang, yelah saya faham tu perasaan orang forex ni, dia untung banyak kan. Dia banyak, dia naik duit tu banyak. Tapi adakah benar? Pertama, adakah kita dipercaya? Adakah mungkin, Allahu'alam, adakah mungkin forex ni satu skim, kalau bahasa sikit cepat kaya lah. Dulu pakai Pak Mantelo, bahasa saya minta maaf kalau saya gunakan kalimah itu. Ataupun scammer, Allahu'alam. Jadi benda itu yang perlu kita tengok, dan banyaklah perkara-perkara lain. Kalau kita boleh rujuk kepada artikel yang begitu banyak yang menceritakan pelanggaran forex terhadap syariah. Itu yang baik, silakan. Ya, Doktor, sudah tentu betul seperti Doktor sebutkan, rujukan itu banyak di website Mufti Wilayah sebagai contoh pun ada memberi penjelasan, banyak sumber-sumber yang boleh menjadi asas dan juga rujukan kepada mereka yang mungkin tertanya-tanya dan juga ingin memahami lebih mendalam terutama dalam konteks forex.
salah satu itu baru kita sebut satu forex, doktor. Tapi kalau kita lihat juga, kalau kita cakap dari segi kewangan ini, terutama dalam transaksi jual beli dalam talian ini, emas. Ini satu perkara lagi juga agak popular dari segi emas ini. Mungkin sudah tentu perlu dipastikan akad dan juga transaksi emas dalam talian itu patuh syariah, bebas dari riba dan gharar ini. Bagaimana mungkin doktor boleh bantu jelaskan berkenaan dengan transaksi emas ini? Akadnya itu nak memastikan bahawa proses jual beli itu terhindar dari riba dan gharar ini, doktor. Baik. Dia kalau jual ikan tak masalah tau. Jual ikan, jual kambing senang. Okey. Dia tahu hantar, boleh order, boleh hantar. Isu kita ialah kita bermain dengan barang-barang ribawi kan, mata Hmm. wang dan juga emas. Okey. Hmm. Tadi tu forex mata wang lah. Ini ialah emas, dan sekarang ni kalau kita lihat agak berkembang lah, beberapa institusi kewangan pun telah masuk ke dalam industri menjual emas sebagai produk tambahan mereka. Baiklah, bila kita walaupun kita berkata dalam bahasa online, tetap ia perlu meraihkan undang-undang syariah. Jadi dalam kita punya syariah mengatakan bila kita membeli emas, hendaklah pertama kali adanya dipanggil sebagai nilai itu nilai. Hmm. Keduanya hargalah. Kedua ialah dipanggil sebagai hendaklah diserahkan terus. Okey, dapat terus. Itu di antara dua benda yang perlu diraihkan. Hmm. Yang pertama nilai itu okey, kita pembeli tahu berapa harga dia, harga 1 gram RM360. Kita pun boleh bayar. Cuma isu di situ berlaku, adakah boleh dicerahkan terus online? Takkan Hmm. mungkin kalau emas dekat kita punya laptop, takkan mungkin. Okay, kalau hantar pun mungkin lepas 3 hari bekerja. Hmm. Adakah di situ timbulnya riba ataupun sebagainya? Baik. Para ulama kita dia tak rigid tentang Islam ni agama yang amat fleksibel. Okay? Yeah. Ulama kita dia bincang dan dia panggil para pakar, bukan sahaja standard di peringkat Malaysia, kita ada JAKIM ada standard emas ataupun karyawan emas kat line untuk urutan ke emas di peringkat JAKIM telah pun buat beberapa kali seminar ataupun workshop, Hmm. dan juga di peringkat dunia ada IOF ataupun badan audit dan juga auditing dan juga accounting peringkat kewangan Islam lah. Yeah. Kita mengeluarkan dipanggil resolusi mengatakan kalau kita beli online boleh, tak ada masalah. Kita boleh bayar online, kita boleh transfer menerusi FPX dan sebagainya. Hmm. Cuma apakah membuktikan kita terima? Baiklah, di situ ada diletakkan undang-undang hendaklah emas itu boleh dipastikan ia wujud dan diserahkan. Okay. Diserahkan itu ada dua pengertian, diserahkan fizikal ataupun secara makna. Fizikal tak mungkin, fizikal boleh tapi lepas 3 hari lah. Yeah. Dia ada penangguhan kan. Hmm. Yang boleh ialah makna. Oleh itu, apa yang dibuat oleh pihak penyedia perkhidmatan ni, yang jual emas ni, dia akan memastikan bila kita beli itu, dia akan tagging kita punya emas. Okay. Emas tu biasanya berkongsi dalam satu jongkong, satu kilogram. Jadi kita beli 1 gram. Atau saya beli 10 gram. So 10 gram tu akan diallocate ataupun diperuntukkan dalam jongkong ini. Dipanggil allocated. Okay. Kemudian yang kedua, ada kalimah dipanggil segregated, diasingkan. Oleh itu dalam jongkong yang 1 kilo itu ada 10 gram dengan nota ataupun dengan kod tertentu yang menggambarkan, yang memberikan makna itu adalah emas saya. Dan dimasukkan dalam saya punya akaun. Mungkin dia punya nombor ABC 208, contoh sahajalah. Jadi itu menggambarkan atau memberi makna saya telah pun mendapat emas secara maknawi. Kemudian saya boleh buat keputusan lah, saya nak ambil fizikal ataupun tidak. Jadi itu juga dia gambarkan telah pun wujudnya penyerahan berbentuk maknawi ataupun dalam bahasa term dia qabad hukmi. Okey. Ataupun dipanggil constructive possession. Maksudnya kita dapat tapi bukan secara fizikal tapi secara makna sahaja. Jadi itu telah pun kita selamat daripada riba. Nilainya jelas dah dibayar dan telah pun dipindahkan kod yang mewakili pemilikan kita dalam kita punya akaun emas. Itu di antara benda yang jelas. Yang tinggal ialah siapakah yang memberi peringatan tu. Kalau pihak itu pihak yang telah pun diiktiraf oleh pihak badan berautoriti, kita boleh kata alhamdulillah. Isunya siapa dia? Memang semua akan claim, mana ada orang claim dia kata tipu. Saya ni scammer tak ada orang jual macam tu. Dia kata kami dah ada penasihat syariah, kami ada sistem yang bagus. Okay.
Oleh itu, tinggal yang kedua dia perlu kita pastikan oleh semua yang membeli emas online ini, siapakah yang kita beli daripada siapa. Saya Okey. menyarankan agar kita membeli daripada pihak yang dipercayai. Hmm. Melainkan kita ingin dapat ambil yang fizikal, sila pergi ke outlet, ambil fizikal, bawa balik. Itu lebih senang lah. Mm-mm. Itu secara mudah lah tuan ya. Ya, Doktor, mungkin sedikit lagi berkenaan dengan kripto dan juga Bitcoin. Ini juga menjadi trend dan ramai juga yang boleh saya katakan terjebak lah nak join kripto, urus jual beli kripto dan Bitcoin ini. Pandangan doktor berkenaan dengan transaksi ataupun pemilikan aset sebegini, adakah ianya patuh syariah, doktor? Okey, kita mengambil semua pendapat ulama, Mm-mm. berbeza-beza pandangan secara umumnya. Ada pandangan ulama-ulama Arab kebanyakannya lebih cenderung mengatakan ia adalah haram, ia adalah gharar. Tak Mm-mm. tahu siapa yang jual, apakah nilainya dan mungkin boleh rugi. Bagi mereka sedemikian. Kita hormati mereka. Ya. Bagi di Malaysia ada beberapa asatizah ataupun ilmuwan kita mengatakan ia merupakan aset digital. Itu yang dinyatakan oleh SC ataupun Social Security. Mm-mm. Maka bila kita kata itu aset digital, dia adalah sama dengan benda-benda lain yang kita boleh beli secara digital lah. Kita beli apa-apa online ke, dia sama sahaja. Cuma pakai duit lah. Macam kita Ya. beli top up, kita beli reload, itu semua merupakan aset digital. Hmm. Kita reload kita punya touch and go dan sebagainya. Oleh itu, bila kita classify kripto sebagai aset digital, maka kita boleh membeli dan dia tak terlibat dengan ahkam ataupun hukum-hukum riba. Ya. Tapi mungkin koror kalau tak tahu apa nilai dia. Kita kena jagalah. Hmm. Okey, itu secara umum. Oleh itu ada dua pandangan besar. Ada pendapat ulama yang mengharamkan di peringkat Arab, mereka lebih cenderung mengharamkan terus kripto. Tak boleh Okey. beli, tak boleh pakai, tak boleh gunakan. Mm-mm. Di peringkat kita Malaysia, ramai yang cenderung mengatakan ia adalah benda yang seperti aset digital. Boleh, harus. Ada juga Hmm. yang KIV, tawakuf dipanggil. Kami no comment. Okey. Baik, so ada banyak pilihan fatwa lah. Mm-mm. Atau dibacakan di peringkat fatwa kita pun ada berbeza-beza pandangan. Mm-mm. Okey. Okey, baik. Cuma nasihat saya. Okey, kalau yang ingin bahasa macam mana menjebakkan dirilah ataupun nak melabur lah, Cuba. trading. Nak Ya. cuba-cuba. Cuba-cuba. Pastikan yang paling penting ialah ilmu. Okay, kena faham nature market kripto ini. Saya tak nak ajar lebih-lebih. Okay. Kena baca lebih. Kena faham tak semesti memang cerita yang indah banyak. Beli Ya. hari ni, untung esok. Beli esok, untung hari ni. Macam-macam lah kan. Okay. Cerita yang indah banyak. Tapi cerita yang sedih pun juga banyak. Dia macam melabur juga tempat lain lah. Oleh itu, kepada pelabur amatur ni, yang amatur ni, yang mendengar cerita yang indah-indah ini, perlu membaca terlebih dahulu. Okay, baca dan juga fahami risiko kalau kita beli. Okay, dan kena tahu bahawa market kripto ni masih lagi infant stage ataupun masih lagi tidak stabil. Benar, harganya banyak. Kalau kita lihatkan dia punya market cap ataupun modal pusingan dia memang trilion USD, betul. Ya, betul. Dan banyaknya dekat Eropah ataupun benar. Tetapi kita kena lihat juga mereka juga tidak lari daripada risiko jatuh dan juga naik. Bitcoin juga pernah berada di zaman kegemilangan dan pernah juga jatuh dan naik dan jatuh, itu benda biasa. Okay. Cuma dia agak volatile, agak meruap sedikit. Tak seperti saham-saham lain. Tak sikit-sikit jatuh. Bitcoin ataupun kripto ini jatuhnya menjunam, naiknya mendaki jauh. Oleh itu kita kena faham akan nature ataupun yang panggil tabi'i ataupun Ya. tabiat dalam melabur kripto ini. Dan terpulanglah kepada mereka, kalau berani mengambil risiko silakan. Jikalau ingin melabur sahaja, ini saya bukan promosi, memang tak ada, tak promosi. Kalau nak melabur untung dan juga nak apa dia panggil tenang dan juga aman, makmur insya-Allah, pergilah kepada pelaburan yang berbentuk patuh syariah, diiktiraf. Kalau kita Malaysia ni ada tabung haji, ada ASB, itu lebih selamat lah. Dan dia punya keuntungan pun okey lah. Boleh. Kripto betul, dia agak volatile dan dia agak mendatang untung yang banyak. Kalau untung, sebaliknya rugi juga banyak yang rugi. Oleh itu kita perlu berhati-hati, dan siapa yang rugi, pernah beli kripto, harga jatuh, jangan sedih. Teruskan berdoa. Banyakkan beramal ni, Ramadan ni doa. Okey, sebab market ni nature dia ialah naik dan turun. Turun. Ya. Dia rugi tu bila kita jual. Kalau kita jatuh, sabar.
banyakkan selawat dan berzikir, insya-Allah dia akan naik dan untung kita jual. Jadi itulah nasihat. Jangan, tapi inilah saya tuan Faris, last ya. Hmm. Jangan berhutang untuk melabur. Ah. Itu poin dia. Kalau nak melabur ni dipanggil lebihan duit kita. Kalau nak berhutang pun pastikan pelaburan tu pelaburan yang telah pun dijamin. PSB, WSP, okay. Itu memang confirm lah kan. Ada juga lain-lain lah. Kalau kripto ataupun pasaran saham yang banyak-banyak ini, dia ada risiko tersendiri yang perlukan kepada kita mengkaji dan juga mengambil risiko tu hendaklah kita kena kontrol. Okey, itu di antara nasihat saya pada rakan-rakan yang ingin menceburkan diri dalam pelaburan digital. Berhati-hatilah. Allahu a'lam. Doktor, akhir sekali, dari segi kalau kita cakap kewangan digital dan juga nak memastikan kawalan perundangan dan juga pengawasan syariah ini, bagaimana, apa bentuk yang boleh ditambah baik dalam memastikan aktiviti ini, aktiviti kewangan digital ini dikawal selia sebaiknya, Doktor? Baik. Okey. Sewajarnya, walaupun kita faham digital ni satu dunia yang satu yang kita tak boleh kawal. Contohnya kita kata hari ni kalau dikaitkan dengan kripto ada metaverse yang ada alam dia sendirilah. Boleh wakaf tanah dalam metaverse. Saya pun tak tahu macam mana nak buat kan. Okey, benda tu semua begitu luas. Digital ni benda yang begitu luas. Kita ada hari ni ada AI kan, AI untuk rakyat. Itu AI tu antara mesin di dalam digital ataupun fintech yang begitu luas. Oleh itu, untuk kebaikan, walaupun nampaknya macam banyak liku-liku, tapi sebaik-baiknya ada pengawal. Ataupun kalau pengawal tak boleh, ataupun dipanggil pengawal selia lah, okay? Tak boleh untuk mengawal kerana luasnya dunia digital itu, sekurang-kurangnya ada perujuk. Iaitu kalau setiap pelaburan digital ini ataupun digital punya aplikasi kewangan, hendaklah ada perujuk. Arti kata, dia launch dia punya produk, dia kata kami merujuk kepada. Perujuk tu pula perujuk yang berautoriti. Nak kawal mungkin sukar, tapi ada perujuk sekurang-kurangnya telah pun di approve ataupun disahkan ia merupakan satu pelaburan yang patuh syariah ataupun yang selamat. Itu yang pertama, perujuk dan pengawal selia. Kedua, yang melabur ataupun yang menggunakan aplikasi ini perlu tahu juga kalau dia masuk alam pelaburan, untung rugi adalah perkara biasa. Dia tak boleh bayangkan untung sahaja, tak. Itu bukan nature dalam pelaburan. Dan yang menggunakan perkhidmatan juga dia kena tahu hak-hak dia. Hak dia mana contoh dia gunakan, dia walaupun dia, contoh saya berikan contoh, kita ada kad kan ataupun touch and go sebagai contoh lah. Memang kita masukkan duit, kita kata itu duit kita, tapi kita kena faham juga ada term and condition. Maksudnya tak semestinya kita masuk duit, itu duit kita, kita boleh pakai. InsyaAllah boleh pakai. Tapi tak senang untuk kita keluarkan dengan mudah. Maknanya setiap benda itu ada dia punya term and condition dan kita telah pun menumpang servis orang lain, kita kena menghormatilah TNC ataupun syarat dan juga terma pada setiap benda yang disediakan itulah. Itu benda yang paling penting ialah pengetahuan dan juga kesedaran. Okey, Doktor sudah tentu banyak lagi perkara dan juga topik-topik tumpuan khusus yang boleh kita berikan berkait dengan kewangan digital. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan terus bersiaran dengan doktor dalam memberi cakna dan juga pemahaman kepada rakyat berkenaan dengan terutamanya dalam memastikan transaksi kewangan kita ini mematuhi syariah dan juga mengelak daripada segala unsur-unsur riba maupun gharar dalam setiap perilaku transaksi kita pada kali ini. Terima kasih Dr. Muhammad Syahid Muhammad Noor, Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya berkongsi pandangan beliau. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.